Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pok Nik Din, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang cemerlang dalam memimpin, mentadbir dan mengurus perniagaan masing-masing. Perlukah kita menyelesaikan kesemua masalah dan isu dalam satu masa? Ini merupakan satu cabaran yang dihadapi oleh para usahawan kerana kadang-kadang kita rasa macam ada banyak perkara dan kita kena selesaikan semuanya dan kita tak cukup tenaga, kita tak cukup tangan, kita tak cukup dana dan pelbagai perkara lagi. Jadi, macam mana kita nak fokuskan kepada perkara-perkara yang perlu kita selesaikan? Kita akan bincang selepas ni. Sebelum tu, sekiranya anda mendapat manfaat daripada video-video yang dikongsikan di channel Pok Nik Din ini, sebarkan video-video kami, ajak rakan-rakan usahawan anda untuk subscribe channel ini agar kita perkembangkan lagi ilmu-ilmu berkenaan ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan di negara kita. Menghadapi pelbagai masalah dan cabaran bukan satu perkara yang asing kepada usahawan. Kita kena hadapi macam-macam perkara, dari perkara-perkara strategik, operasi, sumber manusia, keuangan, pematuhan undang-undang dan pelbagai isu lagi. Jadi kadang-kadang kita rasa macam seolah-olah semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa. Tapi sebenarnya kita boleh susun dan atur isu-isu, cabaran-cabaran, peluang-peluang yang ada di depan mata agar dapat kita kategorikan mereka ke dalam beberapa kategori dan dari situ kita nampak lebih jelas mana yang perlu difokuskan segera, mana yang perlu diberikan perhatian tetapi mungkin mengambil lebih banyak masa, mana yang kita hanya pilih-pilih mana yang nak selesaikan dan mana yang kita boleh biarkan sahaja. Jadi ada 4 kategori yang saya cadangkan dan ini berdasarkan kepada kepentingan mereka untuk diselesaikan dan juga masa yang perlu untuk menyelesaikan mereka. Jadi sekiranya kita susun mereka di dalam 4 kategori ini, yang pertama kita akan dapati ada perkara-perkara penting yang perlu diselesaikan segera. Jadi ini mungkinlah perkara-perkara yang nak kita fokuskan, tetapi mana-mana perkara yang masuk di dalam kategori ini kita kena susun juga mana yang lebih penting berbanding dengan perkara-perkara lain. Kategori kedua ialah perkara-perkara yang penting tetapi macam tidak perlu disegerakan dan biasanya ini adalah isu-isu yang lebih strategik. Isu-isu dari segi macam mana kita nak susun balik strategi, macam mana kita nak pilih tindakan-tindakan yang akan menyebabkan kita mampu mengatasi persaingan, macam mana kita nak bina pasukan, bina modal insan yang ada. Jadi perkara-perkara ini kadang-kadang penting tetapi disebabkan ianya tidak mendesak, maka biasanya ianya akan diperlewatkan, ditangguh-tangguhkan dan kita gagal untuk menangani isu-isu strategik yang sepatutnya diberi perhatian lebih dahulu daripada perkara-perkara yang kurang penting. Kategori ketiga ialah perkara yang tak penting tapi macam perlu disegerakan. Jadi kadang-kadang kita mendapat pelbagai rungutan daripada pekerja kita, ada perkara-perkara yang bising di sosial media. Jadi kadang-kadang kalau kita terpengaruh dengan kebisingan ini, kita terpengaruh dengan desakan-desakan yang dibuat ke atas kita, kita mungkin memberi fokus pada perkara yang nampak penting tapi sebenarnya tak penting. Perkara-perkara yang tak penting tetapi nampak seperti perlu disegerakan ini sebenarnya kurang memberi kesan ke atas perniagaan berbanding dengan 2 perkara tadi yang penting dan perlu disegerakan dan yang penting tetapi memerlukan masa yang lebih panjang. Jadi kita kena bijak dan biasanya kita hanya pilih perkara-perkara yang betul-betul ada kepentingan untuk kita selesaikan tetapi ianya tidak
mengambil sumber ataupun mengambil perhatian yang lebih berbanding dengan dua perkara utama yang saya sebutkan tadi. Kategori yang keempat ialah perkara yang tak penting dan tak perlu disegerakan. Ini biasanya kita biarkan saja sebab di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan kita ada banyak perkara yang nak kita hadapi, jadi tak perlulah perkara-perkara ini diberi perhatian. Malangnya kadang-kadang ada juga pihak-pihak yang kerjanya hanya membangkitkan isu-isu yang tak penting, yang tak perlu disegerakan sehingga nampak seolah-olah perkara ini perkara besar. Dan kalau benda ni ditularkan dalam social media, kadang-kadang ada orang yang tak tahu hujung pangkal pun sibuk untuk mendesak supaya benda-benda yang tak memberikan kesan ini ditangani dengan segera. Kita sebagai pentadbir, pengurus dan pemimpin perniagaan kena pandai memerhatikan isu-isu dan cabaran yang ada di depan mata dan kita letakkan mereka di dalam 4 klasifikasi yang saya sebutkan tadi, mana yang penting dan mendesak, mana yang penting tetapi tidak mendesak seperti isu-isu strategik, mana yang tak penting tapi nampak macam mendesak, jadi kita kena pandai pilih mana satu, dan yang tak penting, yang tak mendesak kita biarkan saja. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena pandai meletakkan isu, cabaran, masalah di dalam tempat yang bersesuaian dengan mereka, fokus kepada mana yang perlu kita selesaikan segera dan kita biarkanlah perkara-perkara yang tidak penting, tidak ada kesan, tidak perlu disegerakan kerana kita tidak mempunyai sumber yang tidak terhad. Ya. Kita ada sumber yang terhad, jadi kita tidak boleh gunakan sumber yang terhad ini kepada perkara-perkara yang tidak memberi bekas kepada perniagaan kita, walaupun mungkin orang di luar sana rasa mereka lebih pandai daripada kita, mereka ada pelbagai saranan, cadangan, tapi jika ianya tidak memberi kesan, tidak ada keperluan untuk disegerakan, kita kena berani untuk membiarkan ianya begitu saja. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video yang dikongsikan di sini, maka sebarkanlah video-video daripada channel Pok Nik Din ini kepada rakan-rakan usahawan anda. Ajak mereka beramai-ramai subscribe channel ini dan boleh juga tonton video-video kami yang lain. Contohnya, apakah 5 minda asas CEO. Saya harap dengan memahami 5 minda asas CEO ini, kita akan lebih berstrategik daripada memilih bagaimana kita nak membangunkan diri kita sebagai orang yang bertanggungjawab ke atas perniagaan, dan ini akan menjadikan kita lebih bersedia untuk mengambil peluang dan menguruskan risiko yang ada di dalam perniagaan masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.